Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. على الله توكلنا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi menyebut berkenaan dengan usul itu yang kita bahas sebelum daripada ni, cuma perbahasan kita yang lepas kita telah sebut berkenaan dengan bid'ah, dan pada hari ini kita sebut berkenaan dengan sunnah. Berkenaan dengan sunnah. Kita ada masa dalam 3 hari lagi kita bahas berkenaan dengan ni, dan insya-Allah kita akan dalam bulan Ramadan ini kita akan bahas berkenaan dengan daurah tafsir, dan saya cadangkan kepada penganjur supaya tafsir bahagian yang ketiga dalam Al-Quran, iaitu tafsir daripada surah Al-An'am sehinggalah ke akhir, insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita sebut berkenaan dengan pengertian sunnah Nabi SAW. Kerana ramai orang yang sebut sunnah, sebut sunnah. Tapi hakikat yang sebenarnya mereka faham ataupun tidak berkenaan dengan makna sunnah itu sendiri. Hakikat yang sebenarnya sama ada mereka faham ataupun tidak berkenaan dengan sunnah itu sendiri. Ada setengah orang tidak faham berkenaan dengan makna sunnah itu. Yang dia ta'rifkan sunnah bukan tepat dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok sunnah ni menurut pengertian syariatnya, iaitu menurut istilahnya segala sesuatu yang bersumberkan kepada Nabi SAW dalam bentuk qaul, dalam bentuk perkataan atau ucapan, fi'l, perbuatan, takrir dan juga penetapan. Sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri', pensyariatan kepada umat ini. Dan kalau kita tengok, adapun hadis menurut bahasa ialah sesuatu, adapun hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Secara istilah sama dengan sunnah menurut jumhurul ulama. Ada ulama menerangkan makna asal secara bahasa bahawa sunnah itu perbuatan dan takrir, ataupun hadis itu ucapan. Hadis itu ucapan. Akan tetapi dia kata, ulama banyak melupakan makna asal memakai istilah lazim untuk digunakan, itu as-sunnah dengan makna sinonim dengan hadis Nabi SAW. Itu as-sunnah daripada sudut syariat. Aqwal, perkataan Nabi juga disebut sebagai hadis, tapi maknanya sunnah lah. Dalam istilahnya sunnah. Af'al, perbuatan Nabi, satu lagi penetapan yang Nabi buat kepada satu perkara. Dia panggil takrir. Penetapan kepada satu perkara yang dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu daripada sudut syariatnya. Jadi kita duk sebut sunnah ni, kita kena faham apa yang disebut sebagai sunnah Nabi. Kerana di luar sana ada orang yang mengatakan bahawa dia buat sunnah Nabi, dia memperjuangkan sunnah Nabi, tetapi lain daripada apa yang kita fahami. Itu jauh daripada untuk memahami sunnah Nabi SAW. Sebaliknya mereka buat benda yang tidak ada sama sekali dalam sunnah Nabi SAW. Itu yang lebih teruk lagi. Ia menyebabkan mereka semua tidak kenal ajaran Rasulullah SAW dengan betul. Yang menyebabkan mereka semua tidak ambil perhatian berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai perkataan Nabi dengan betul. Oleh kerana itu, muslim-muslimat dirahmati oleh Allah, orang yang jauh daripada sunnah ni adalah orang yang buat benda-benda yang Nabi tak buat. Disebut sebagai bid'ah yang kita telah bincang panjang lebar dalam siri-siri kita yang lepas. Bagaimana mereka meletakkan satu perkara yang bukan sunnah Nabi SAW. Sehingga kan apabila disebut sunnah Nabi kepada mereka, mereka mencerca. Mereka cerca. Mereka menghina. Contoh ada video klip yang dibuat oleh dua orang dalam apa ni orang panggil, dalam Facebook. Yang disebut sebagai dia tu nama dia Panglima apa tak tahulah, Pendekar Mustar boleh jadi. Dia sebut bahawa orang nak buat sunnah Nabi ni digelarkan sebagai Wahabi. Dan dia kata bodoh dan sebagainya, itu akhlak dia tidak akhlak lah. Yang kata orang kuat sufi, kuat tarikat, berakhlak, ikut Nabi, tapi dia tak akan sebut perkataan yang luar daripada batasan terhadap orang yang kita tidak bersetuju. Tu tak apa, kita nak sebut tak setuju. Tapi jangan sampai kita sebut benda-benda yang mencaci, tak boleh. Dia sebut bahawa nak bagi baca doa makan pun tak boleh. Suruh baca bismillah, nak bagi baca doa makan pun tak boleh. Apabila kita sebut begitu, suruh baca bismillah ni Nabi suruh baca bismillah. Nabi yang suruh baca kul sammillah, Nabi kata baca bismillah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim pun, bismillahirrahmanirrahim, boleh tak baca? Boleh tak? Boleh, tapi Nabi baca bismillah sahaja. Kalaulah Nabi bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal, maka Nabi akan baca bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana Nabi akan buat benda yang lebih afdal. Nabi tidak sama sekali buat perkara yang tidak afdal. Nabi mesti buat benda yang afdal. Dan Nabi akan buat bismillahirrahmanirrahim. Nabi akan sebut perkataan bismillahirrahmanirrahim. Jika Allahumma barik lana fima razaqtana tu, kita baca doa makan, itu adalah satu benda yang mustahab, satu benda yang sangat digalakkan. Adalah sunnah Nabi, tentu para sahabat telah membaca dan Nabi sendiri telah membaca. Bukan kita tak boleh baca ni, kena faham. Elok doa tu baik, tetapi nak makan tu Nabi kata kul sammillah. Nabi kata bismillah. Nabi kata baca bismillah. Bismillah makna bismillah. Lepas tu ambil makanan yang dekat dengan kamu untuk makan. Itu salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Ada yang berbentuk Nabi tidak melaksanakannya, tetapi Nabi mengakuinya. Nabi mengakuinya sebagai salah satu daripada ajaran. Berdasar kepada perbuatan para sahabat. Contoh sahabat bermimpi. Sahabat bermimpi. Apabila sahabat bermimpi mengenaan dengan azan, beritahu pada Nabi SAW, Nabi pun sebutlah. Beritahu kepada Bilal, suruh dia sebut. Maknanya Nabi membenarkan apa yang disebut oleh para sahabat itu. Ini salah satu daripada perkara yang kita kena faham dalam istilah sunnah Nabi SAW ini. Perbuatan Nabi macam mana? Apa yang dibuat Rasulullah SAW, tetapi ada yang dibuat oleh Rasulullah SAW berdasar kepada dia tu manusia biasa, ada yang dibuat oleh Nabi SAW berdasar kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bahagi.
Nabi makan, sebagai manusia biasa memang makan. Nak makan apa, Nabi tidak menetapkan untuk kita nak makan apa. Kita boleh pilih makanan yang kita suka. Kita boleh pilih makanan yang kita suka tanpa ada masalah. Nak makan apa, sila makan. Nabi tak marah. Tetapi makanan mestilah yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia di muka bumi ini, halal tayyiba. Halal lagi baik. Halal daripada sudut pengambilan dan halal daripada sudut zat dia, tayyiba baik. Dari sudut pengambilan dia. Itu adalah satu perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Supaya mencari rezeki yang halal, makan makanan yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Satu perkara. Nabi tidak mengajar untuk kita makan apa, tetapi Nabi mengajar kita bagaimana cara nak makan. Makan dengan tidak gelojohnya. Makan dengan baik. Dengan baca bismillah yang saya sebutkan tadi. Begitu juga Nabi seorang yang berkahwin sebagai manusia biasa. Lalu Nabi menguruskan cara perkahwinan itu supaya mengikut kaedah sunnah dia, menjadi sunnah. Contohnya Nabi kata istiharkan perkahwinan. Istiharkan perkahwinan. Maknanya bila kita berkahwin, istihar perkahwinan kita. Bila kita istihar perkahwinan, walaupun kita panggil makan benda-benda yang biasa saja, tapi disunahkan kita istiharkan perkahwinan kita. Dan cara nak milih perempuan, Nabi sebut lagi. Perempuan yang fasfaq bizatid din, yang menjaga agama dia. Yang ada agama dia. Tak semestinya ustazah ada agama tu, sebab ada juga ustazah dalam Facebook duk jual macam-macam lah. Duk jual kain tudung, duk tayang muka. Duk jual hak ni. Jadi kita confused, nak jual orang ke nak jual tudung ni? Nak jual apa sebenarnya ni? Jual barang make up, nak jual barang make up ke nak jual orang tu? Nampak orang tu merlik lebih pada barang tu lagi. Ini adalah benda yang digariskan oleh agama kita. Dan agama menyebut wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu berlebihan berhias ini dalam sebagaimana berhiasnya orang jahiliyah. Itu perkara yang kita kena faham. Perkara yang kita kena faham. Dalam menguruskan kehidupan itu Nabi ajar. Cara macam mana nak urus mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi tidak mengajar kita untuk naik kereta apa dan untuk makan apa. Itu Nabi tak ajar. Untuk nak menguruskan makanan dan untuk naik doa, naik kenderaan, itu diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu kita kena faham. Tak faham masalah inilah yang mengatakan bahawa hujah-hujah yang kita sering biasa dengar bahawa yang dibawa oleh orang-orang yang membuat benda-benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW ini, mereka gunakan hujah-hujah bahawa zaman Nabi tak ada ni, zaman Nabi tak ada ni, zaman Nabi tak ada tu. Tak boleh buat, dia kata. Dia tak faham bagaimana urusan nak menguruskan dunia ni, urusan nak menguruskan satu benda itu mengikut kaedah agama tu situ dia tak faham. Baik, ulama usul fiqh pula membahaskan daripada segi syariat. Kata ulama usul fiqh ialah segala sesuatu yang bersumberkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan ataupun takrir, dan baik daripada sudut dalil bagi hukum syarak. Maknanya apa? Sebarang perkara yang bersumberkan daripada Nabi. Makna kalau perkara itu tidak bersumber daripada Nabi, kalau ulama usul fiqh dia bahas sunnah ni, perkara yang bersumberkan daripada Nabi. Maknanya kalau perkara itu tidak bersumberkan kepada Nabi SAW, maka dia tidak dinamakan sebagai sunnah. Kalau perkara itu bersumber pada tok guru sahaja, sampai pada tuan guru sahaja, tak sampai pada Nabi, marilah bacaan apa pun. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, tidak ada nilainya perkataan tok guru ni kalau dia tidak datangkan dalil daripada Rasulullah. Dalil daripada agama. Perkataan dia tidak ada nilai satu sen sendiri pun tidak ada. Di sisi Allah tidak ada. Kerana itu adalah sangkaan, bukannya berbentuk dalil. Bukan berbentuk dalil.
Apa yang dibahas dalam media sosial pada hari ini? Macam-macam perbahasan yang kita dengar. Ada yang bukan ahlinya untuk bahas. Bukan daripada Nabi SAW. Nabi ni orang yang buat sebaik-baik petunjuk pada kita. Wa khairal hadyu hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad SAW. Bak ziarah kubur contoh tak? Bak ziarah kubur. Nabi telah menetapkan ziarah kubur. Pergi ke kubur untuk mengingat mati. Bukan pergi kubur untuk minta orang yang sudah mati tu. Dengan doa-doa tertentu kepada si mati. Tidak. Pergi ziarah kubur, Nabi tunjuk kepada kita satu petunjuk. Bila kita masuk kawasan kubur, kita pecah orang panggil buang selipar kita. Kalaulah kubur tu tidak ada duri dan sebagainya. Kalau ada duri tu pakailah. Dan Nabi tidak duduk di kubur ni. Duduk perkuburan Nabi tak duduk. Nabi berdiri dan berdoa. Berdiri dan juga berdoa. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Nabi mahu kita meninggikan perkuburan. Orang sekarang letak macam-macam atas kubur tu. Letak siap buat swimming apa pun zaman mak dia hidup. Lantai rumah dia boleh tak bagi, atap rumah mak dia boleh tak bagi. Bila mak mati sibuk nak buat tugu peringatan, tulis nama lah apa lah. Itu semua bukan daripada ajaran Nabi SAW. Bukan daripada ajaran Nabi. Teruk lagi orang Melayu ni, kita berbunga atas kubur. Dia ambil dalil. Dalil Nabi meletakkan pelepah tamar. Kita kena tengok tujuan Nabi letak pelepah tamar tu untuk apa. Dan Nabi sebut apa di sebalik Nabi letak pelepah tamar itu. Ada orang kata daripada letak pelepah kelapa tu, pelepah nyo kita panggil, orang Kelantan kata pelepah nyo. Lebih baik kita letak bunga, dia kata cantik sikit. Awak kata lebih baik, maknanya Nabi ni buat benda hal tak terbaik sebab awak kata lebih baik. Kerana awak tahu benda tu lebih baik daripada Nabi. Kalau awak tahu benda tu lebih baik, awak kata daripada buat ni lebih baik buat ni. Lebih baik tu sangkaan awak, sedangkan Nabi ni adalah orang yang lebih baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Lepas tu bila kita buat solat Aidilfitri, kita kata semayang di padang, sunnah Nabi SAW, semayang di tengah padang. Dia kata masjid ada aircon, baik semayang ada aircon. Dia kata lebih baik. Tapi kenapa Nabi semayang solat sunnah Aidilfitri di tengah padang? Lebih baik, kalau kira lebih baik Masjid Nabawi lagi lebih baik. Boleh faham tu? Ni kita nak terawih bulan Ramadan ni. Macam mana Ustaz terawih ni? Banyak orang tanya saya, mesej saya macam-macam. Dia kata kita nak selawat macam mana Ustaz, kita tak reti selawat. Saya kata selawat tak wajib pun terawih. Terawih tu sunat. Yang dituntut oleh agama kita bulan Ramadan, kita menghidupkan malam Ramadan, kita terawih. Ada orang tak terawih sebab tak reti nak selawat pada Nabi. Yang orang duk selawat selalu tu Subhanal Malikil Ma'bud, Allahumma salli ala. Tak reti nak selawat. Bila tak reti nak selawat, maka tak terawih. Dia pun tanya Ustaz lafaz selawat macam mana. Maka tidak ada pada zaman Nabi SAW benda begitu. Nabi cuma hidupkan malam bersama dengan para sahabat. Lepas tu dia kata selawat tu okey, memang selawat tu okey. Menetapkan selawat pada terawih tu tak okey. Kerana itu penetapan yang kita pernah baca dalam usul yang kelima sebelum daripada ni, bahawa setiap penetapan itu mesti datangkan dalil. Kalau kita kata lebih baik ni, kita guna hujah iblis. Sebab iblis orang pertama yang mengaku bahawa ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Aku dibuat daripada api, Adam dibuat daripada tanah. Dia fikir logik dia, hak ni lebih baik. Baik tak baik dalam sudut syariat ini, elok tak elok, yang terbaik adalah penetapan daripada Nabi kita. Yang Nabi buat tu yang terbaik, yang sahabat ikut Nabi tu yang terbaik. Kita jangan klaim hak kita buat ni terbaik lebih daripada Nabi. Sebab kita telah mendustai Nabi SAW. Agak-agak boleh faham. Baik. Dan as-sunnah menurut istilah ahli fiqh, fuqaha, ialah suatu yang sudah tetap daripada Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Dan as-sunnah menurut ulama salaf
adalah petunjuk dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Pada ulama salafus salih, petunjuk Nabi dan juga para sahabat. Kenapa diletakkan Nabi dan juga para sahabat? Karena sahabat juga merupakan petunjuk agama ini. Penyempurnaan kepada agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok sengaja Allah Subhanahu wa taala buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Kalau kita tengok dah, pertanyaan-pertanyaan yang sahabat-sahabat Nabi lemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Nabi sebut pada Nabi, yang sahabat kata pada Nabi, macam-macam lah. Ya sahabat tanya Nabi SAW, bila sahabat tanya Nabi SAW, Nabi jawab, dan sahabat berasa puas hati. Apabila sahabat tak puas hati lagi, sahabat tanya. Bila sahabat tak puas hati lagi, dia tanya sampai dia puas hati. Sampai dia puas hati. Dan baik dari segi ilmunya, dari segi i'tiqadnya. I'tiqad makna pegangan. Dan pegangan itu mesti apa yang dipegang oleh Nabi kita pegang. Dari sudut i'tiqad, daripada sudut akidah. Daripada sudut akidah. Apabila kita tidak berpegang dari sudut akidah itu sebagaimana sahabat berpegang, maka kita telah rosak. Kita telah rosak. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan sekali lagi, pada pagi ni, ramai orang yang hari ni yang terpengaruh dengan golongan-golongan yang nak sayang pada Nabi tapi tak kena cara dan tak kena jalan. Bismillah. Sifat nak sayang pada Nabi itu bagus. Dan ia merupakan syariat. Hubbun Nabi, sayang pada Nabi. Tapi cara nak sayang pada Nabi itu kena tengok sahabat macam mana cara dia sayang. Iaitu ittiba'un Nabi, mengikut Nabi SAW dalam segala hal, perbuatan, perkataan dan sebagainya. Mesti ikut Nabi. Mesti ikut Nabi. Sebab itu apabila kita kata nak sayang ke Nabi, ambil lakaran capal Nabi, letak atas kepala, tak betul. Tak betul benda tu. Dan kita telah pun bahas benda-benda ni. Ambil lakaran capal Nabi, letak atas kepala. Ambil lakaran capal Nabi, ambil berkat atas capal. Lakaran. Kalau benar-benar itu capal Nabi, kita pun nak cium. Sebab benda yang pernah bersentuh dengan kulit Nabi SAW. Ya herannya puak-puak ni dia ambil dalil juga. Dia ambil dalil juga. Dia ambil dalil, macam-macam dalil dia buat mari. Nak mengatakan bahawa dia sayang ke Nabi dengan cara melakarkan capal Nabi, selipar Nabi ni, maka dia pun lakarkan untuk kafiat-kafiat tertentu. Macam mana kalau kita lakarkan Hajarul Aswad? Tanda kita cinta pada Baitullah. Kita lakarkan Kaabah, tanda kita cinta pada Kaabah, dah hari-hari kita cium. Satu benda yang masalah. Satu benda, kalau betul-betul ni contoh ni dia buat mari selipar Nabi betul, tak apa kita nak cium-cium lah. Kita pun tak marah. Dan kalau benda tu betul, kita pun nak, sebab apa? Benda yang pernah bersentuh dengan kulit Nabi SAW. Masalahnya sekarang ni, lakaran. Siapa yang melakar tersebut? Ni tuan-tuan kena faham benda ni. Allahu Akbar. Takut tertipu. Yang untungnya, tokai kepiah ni untung. Baik. Contoh-contoh. Kita bagi contoh-contoh dari definisi sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis. Antaranya adalah yang pertama, bagaimana hadis qauli, sunnah dalam bentuk ucapan. Ila Nabi SAW sebut, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu di antara contoh
hadis dalam bentuk ucapan Nabi SAW. Baik. Hadis fi'li, perbuatan. Kalau kita tengok benda yang segala perbuatan diberitakan oleh para sahabat tentang wuduk, tentang solat, tentang haji, bagaimana cara Nabi buat? Dan Nabi dalam rumah ni macam mana? Nabi dalam rumah tu macam mana Nabi dalam rumah? Hadis banyak dalam rumah ni riwayat daripada Ummahatil Mu'minin. Diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi, riwayat daripada isteri-isteri Nabi SAW berkenaan dengan macam mana cara Nabi duduk di rumah. Nabi berinteraksi dengan isteri-isterinya macam mana. Semua hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang diriwayat oleh isteri-isteri Nabi. Hak Nabi duduk di rumah. Sebab dia yang duduk di rumah bersama dengan Nabi. Dan Nabi tak ada lah nak sweet-sweet depan orang ramai macam orang duk buat sekarang ni lah. Ambil gambar dengan bini duk sengih begitu. Senyum, ambil gambar letak dalam Facebook. Rumah-rumah ada kolam renang tu bini duk berenang macam bewok air. Letak dalam Facebook. Ambil video bini duk berenang. Ni kerja bodoh belaka ni. Kerja tak betul dengan agama ni. Kerja salah dengan sunnah Nabi SAW. Kalau nak tunjuk sweet, peluk dengan bini, macam-macam lah gambar orang sekarang. Muka Facebook ni boleh tengok semua sekali. Saya buat dalam Facebook. Bila benda-benda begini masuk dalam media, masuk dalam Facebook kita, dia lekat situ lama dah, orang boleh save benda tu. Orang boleh save. Perkara tu boleh di save. Orang pun tengoklah. Allahu Akbar, dia kata bahagianya dengan bini. Bahagia ni hadis menyebut bagaimana Aisyah dengan Nabi, lepas Nabi wafat banyak orang tanya Aisyah. Belum pada tu ada juga pertanyaan tapi kurang. Orang tanya Aisyah. Dan Aisyah pun kurang sebut belum pada tu. Dia sebut berdasar kepada orang tanya. Dia tak sebut bagaimana Nabi wafat. Apa ni Nabi wafat tu, lepas Nabi wafat tu baru dia sebut macam mana dia dengan Nabi. Tapi dalam rumah tak saya bawa pada orang. Hatta Nabi nak belum berlari dengan Aisyah sendiri pun, Nabi suruh sahabat pergi dulu. Pergi depan dulu. Itu salah satu daripada benda yang kita kena faham. Sebab orang duk ajar sekarang, orang duk ajar benda-benda begini. Ambil gambar orang bini, ambil gambar apa ni. Ramai lah. Ustaz-ustaz apa pun terlibat juga dengan benda ni. Itu yang kita kesian kadang-kadang. Kesian kita tengok. Masyarakat yang tidak faham, lalu dia buat satu perkara seolah-olah dia faham. Kita bukan anti ambil gambar ni, tidak. Kita pun ada gambar. Tapi untuk simpanan kita sudahlah. Kalau kita tu ambil gambar dengan isteri kita, sama ada isteri kita tu pakai tudung ataupun tak pakai tudung ke, tu soalan nombor dua. Tapi untuk kita nak tunjuk sweet dengan siapa, nak tunjuk kita romantik dengan kepada siapa. Tak perlu orang tahu. Kita dengan bini kita ni tak perlu orang tahu. Tapi masyarakat sekarang nak tunjuk semua. Tak tunjuk semua. Makan malam dengan bini, lilin sebatang. Makan pula ikan siakap. Mujur tak lekat tu lem apa kerah. Nah, lilin sebatang, romantiknya. Lampu cerah-cerah tak mau pasang, nak romantiknya. Tak betul belakang ni. Nah, baik. Seterusnya, al-hadisut taqrirun Nabi. Itu benda yang Nabi akui benda tersebut. Dia panggil takrir, pengakuan daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada Bilal setelah selesai solat subuh. Ini hadis Bilal yang kita baca tu. Nabi mendengar tapak kaki di surga, Nabi suruh Bilal tersebut, apa amal yang kamu buat? Apa amal yang kamu buat? Nabi mengakui benda tersebut. Apa yang dibuat oleh Bilal. Sebab Nabi pernah sebut dah sebelum pada ni. Berkenaan dengan solat sunat lepas pada ambil wuduk, Nabi pernah sebut dah. Baik. Dan apabila kita sandarkan, kalau kita tengok di sini sebut, di antara sunnah Nabi SAW, sebagaimana difahami oleh para sahabat,
bersumber kepada keduanya Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW. Sahabatlah orang yang paling memahami perkataan Nabi. Bagaimana sahabat tidak bertanya berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat contoh. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Sahabat tak tanya Tuhan duduk macam mana. Sahabat juga tidak bertanya sebelum daripada ada arasy Tuhan duduk di mana. Sahabat tak tanya gitu. Sebab dalam kepala para sahabat ni duduk Tuhan tu tak sama dengan duduk manusia dah. Bagaimana kita kata mendengarnya Allah tidak sama dengan kita mendengar. Melihatnya Allah tidak sama dengan kita melihat. Maka duduknya Allah tu tidak sama dah dengan kita duduk. Itu benda yang ada dalam kepala para sahabat. Kepala kunci dia itu laisa kamitslihi syai'. Setengah orang dia bahas bahawa duduk atas arasy ni, kalau Tuhan ni duduk ni perlu kepada benda sebagaimana kita duduk atas kerusi. Dia faham duduk tu, istawa tu dia faham dengan duduk dalam kepala dia. Kita ni terima makna dulu, makna duduk, tapi tak sama. Tapi dia bahas tak, kalau duduk, makna duduk ni, istawa ni makna duduk atas ni. Sebab itu dia faham dengan makna duduk. Makna duduk. Summastawa 'alal 'arsy. Tapi bagaimana juga dengan Nabi SAW sebut bahawa sunat berbuka puasa 'ala tamr. Perkataan 'ala juga. 'Ala tamr. Sunat berpuasa kita kata dengan buah tamar. Kita tak sebut dengan duduk. Duduk atas buah tamar, maknanya kalau buah kurma tu kita tak kurma bawah, kita duduk atas tu. Gitu. Tak. Ini bahasa kalau nak faham. Sebab tu saya sebut dalam bab ni, kita kena reti bahawa kita kena faham akidah sebagaimana sahabat faham. Baru kita reti. Baru kita tidak ada takwil dalam bab-bab ni. Ada juga orang yang meroyan, juga ada juga lah 2-3 orang yang meroyan kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, akidah Maturidiyah, Asy'ariyah. Allahu akbar. Asy'ariyah mari bila, Maturidiyah mari bila, Imam Syafi'i mari bila. Kita akui Imam Syafi'i itu imam mujtahid. Imam kita dan mazhab kita, saya pun mazhab Syafi'i. Saya pun mazhab Syafi'i. Dan tuan-tuan hak mendengar ni kebanyakannya mazhab Syafi'i. Tapi tolong tanya akidah Imam Syafi'i itu akidah apa? Tolong baca kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i. Ditulis oleh seorang ulama kita tu. Aqidah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i akidah dia macam mana? Tanya akidah dia. Jangan duk buat kita panggil ahli sunnah wal jamaah ni adalah orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dah kalau mazhab Hanafi macam mana? Kalau mazhab Maliki, adakah Al-Imam Syafi'i mengaji dengan orang yang bukan ahli sunnah? Itu orang yang mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik, dia bukan mazhab Maliki, dia pengasas. Dia orang ambil ijtihad dia yang boleh nama mazhab Malik ni. Orang ambil pendapat dia. Itu guru pada Imam Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i boleh mengaji dengan orang yang tidak ahli sunnah? Kalau nak kata ahli sunnah ni mazhab Syafi'i. Itu buat persatuan pula, persatuan ahli sunnah wal jamaah. Jadi, kena masuk persatuan dia dulu, baru ahli sunnah. Dan orang lain dah masuk persatuan dia tu, bukan ahli sunnah. Ni kerja mengarut belakang. Kerja syaitan ni. Kerja mengarut. Baik. Kemudian, Allahu Akbar. Sebab tu orang kata ustaz tu mengajar tak ada kata korang semua, dia kata. Nak kata kambing. Quran ni turun pada orang. Sunnah ni orang kena amal. Kalaulah sunnah ni kena kata kambing, hari-hari saya pergi mengajar di gok kambing, senang kambing. Beri daun dia, kita beritahu ke dia. Manusia ni kena reti Quran, kena reti sunnah Nabi SAW. Hudan linnas Tuhan sebut. Quran ni sebagai panduan kepada manusia. Manusia yang kena reti. Kalau nama manusia, kalau rasa diri manusia lah. Kalau rasa diri tu bukan manusia, kambing ke lembu ke, macam mana? Sebab ada manusia, hak rasa diri dia bukan manusia. Ada juga begitu, sebab tu hidup dia tak mau terikat dengan hukum Allah Ta'ala, tak mau terikat peraturan Allah, sebab tak rasa diri itu manusia. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatmu. Ni tugas rasul ni, membacakan ayat-ayat Allah, iaitu Quran, kitab Allah Ta'ala, dan kepada mereka dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab wal Hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Wa yuzakkihim makna menyucikan barang dalaman mereka daripada kelakuan yang keji dan juga perbuatan keji yang paling besar, itu syirik. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 129. Allah Ta'ala sebut lagi, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Ali Imran ayat 164. Sesungguhnya Allah telah memberikan kurnia kepada orang-orang beriman ketika dia mengutus di antara mereka seorang rasul daripada golongan mereka sendiri, membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka daripada sifat jahat, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah as-sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum daripada itu dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala sebut lagi, walaqad anzalallah 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. An-Nisa ayat 113. Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab wal hikmah dan mengajar kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui, dan dikurniakan Allah kepadamu, dan kurniaan Allah kepadamu amatlah besar. Firman Allah Ta'ala lagi, wadhkur ma yutla fi buyutikum wadhkurna ma tusla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah inna Allah kan latifan khabira. Al-Ahzab ayat 34, yang bermaksud sebutlah apa-apa yang dibacakan rumahmu daripada ayat-ayat dan Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ini semualah dalil menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar Al-Quran dan juga hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Alkitab pada ayat-ayat di atas iaitu Al-Quran, dan maksud hikmah pada ayat di atas itu sunnah Nabi. Alkitab maksudnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar Al-Quran, dan Imam Syafi'i sebut Allah menyebut kitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran, dan menyebut hikmah. Aku mendengar di negeriku ada para ahli ilmu mengerti ke Al-Quran berkata bahawa hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah bahawa dimaksudkan dengan hikmah adalah sunnah. Begitulah penjelasan Hasan al-Basri. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengaji Quran, sunnah Nabi, Quran, sunnah Nabi, dan juga kita tengok para sahabat dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu perbincangan kita berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kalau kita tengok apa yang perlu kita faham dalam kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu satu perkara yang kita kena faham, ia merupakan wahyu Allah Ta'ala juga. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia bergerak mengikut wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak mengikut hawa nafsu ni, dia kecuali wahyu daripada Allah. Satu perkara Nabi buat itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan makna main-main. Dan satu nikmat yang besar apabila kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita tengok bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keindahan dia macam mana, kesan kepada diri kita. Yang pertama sekali, menunjukkan bukti dan cinta kita kepada Allah. Bila kita ikut
sunnah Nabi SAW bukti bahawa kita kasihkan Allah, cinta pada Allah. Sebagaimana firman Allah yang biasa kita dengar lah, ayat 32, 31, 32 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah taat pada Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ibnu Katsir menyebut, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, tafsir ayat ini, ayat yang mulia ini sebagai hakim untuk kita semua yang mengaku cinta ke Allah, akan tetapi tidak berada pada atas jalan Nabi SAW, maka sesungguhnya ia pendusta. Pengakuannya itu hingga dia mengikut syariat agama Nabi SAW dengan seluruh perkataan dan keadaannya. Sebagaimana terdapat dalam kitab sahih daripada Nabi SAW, beliau bersabda, Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntutan pada kami padanya, maka dia tertolak. Hadis rawahu Muslim, hadis 1718. Baik. Yang pertama sekali menunjukkan bukti sayang dan cinta kita pada Allah. Dan kalau orang tu kata dia ikut syariat Allah, dia tak ikut Nabi, salah, kerana dia tidak lagi mengikuti syariat Allah. Dia kena ikut syariat Nabi SAW, baru dia kata dia tu cinta pada Allah. Jadi macam mana orang yang disebut sebagai anti hadis ni? Anti hadis ni ada dalam negara kita, golongan anti hadis. Nak pakai Quran saja, tak pakai hadis. Nak pakai Quran saja macam mana? Hadis itu menghuraikan Al-Quran. Hadis itu menghuraikan Al-Quran. Kita kata nak pakai Quran saja, dah hadis kita nak letak di mana? Kita nak tengok macam mana cara semayang kalau tak tengok pada hadis Nabi, cara buat haji. Semua itu adalah hadis Nabi SAW. Lalu kita kena faham, dengan puak-puak ni kita kena faham. Cuba untuk menjauhkan kita daripada ajaran Nabi SAW yang sebenar. Dan orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia buat perkara yang Nabi tak buat pun ada masalah juga. Dia nak ikut syariat Allah Ta'ala, kena ikut syariat Nabi. Sebab Nabi penunjuk kepada jalan syariat tu, nak buat apa, nak baca apa, semua Nabi. Semua Nabi SAW nak buat apa, nak baca apa, lepas pada ni nak buat macam mana, semua itu adalah petunjuk daripada Nabi. Tetapi kalau dia tak ikut Nabi, maka dia tidak dapat petunjuk dan dia ikut hawa nafsu, bukan ikut petunjuk yang betul. Walaupun dia baca tu baca macam bunyi macam Quran. Walaupun dia sebut tu bunyi macam Quran, tetapi dia telah pun lari daripada garis panduan jadi disebut oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ada soalan, sila komen dalam live tu. Boleh tulis soalan situ, saya akan pilih-pilih untuk saya jawab dalam tempoh lebih kurang dalam 10 minit terakhir tu, insya-Allah. Baik. Yang kedua, indahnya kita ikut sunnah ni apabila menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana seorang tu tidak akan menjadi beriman dan sempurna hingga ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia cinta pada yang lain. Dia kena sayang pada Nabi lebih pada yang lain. Dan dia tidak dinamakan orang tu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidak mengikuti Nabi. Bukti cinta pada Nabi SAW, mencintai Nabi, mesti ikut Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari. Tidak beriman, tidak sempurna iman kamu sehingga aku orang yang paling kamu cintai lebih daripada bapaknya, anaknya dan seluruh umat manusia. Menjadikan Nabi, meletakkan kecintaan kepada Nabi 100%. Tidak kepada yang lain. Jika seseorang yang mencintai Nabi SAW,
dengan penuh perasaan, maka orang tu ikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ketiganya, bahawasanya hidayah dan petunjuk akan terhindar dari kesesatan dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala beri jaminan, Qul ati'ullah wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum wa hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul ila al-balaghul mubin. Dan katakanlah taat kepada Allah, taat pada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul hanyalah dibebankan kepadanya. Kewajipan kamu adalah dibebankan kepada kamu. Jika kamu taat kepadanya, saya Allah beri petunjuk. Jika kamu taat kepadanya, Allah Ta'ala beri petunjuk, dan dia dan tiada lain kewajipan Rasul hanya menyampaikan amanah yang terang. Itu dia. Orang yang taat pada Rasul diberi petunjuk oleh Allah. Baik. Sini ada soalan satu. Dia suruh saya ulas sikit isu tak marah orang menari. Nabi tak marah orang menari. Ada hadis betul orang yang menari main pedang dalam masjid tu ada. Tapi nak jadikan dalil tu sebagai nak zikir menari sangatlah tidak betul. Sebab itu berlaku secara spontan. Dan itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Tarian yang dibuat oleh orang Habasyah dan sebagainya di hadapan Nabi itu sebagai kata sambutan. Sukanya dia. Itu saja. Dan Nabi pernah suruh main pedang dalam masjid tu, main pedang. Pada hari Eid, pada hari keraian. Katanya hari raya. Dan Aisyah pada ketika itu duduk di sisi Nabi. Aisyah kata, hampir tertidur aku duduk di sisi Nabi tengok orang main pedang. Tapi ada ke orang buatnya? Macam kita duk buat, dia duk pakai dalil ni untuk kata boleh bergendang dalam masjid. Boleh bergendang dalam masjid, boleh zikir menari. Ni dalil yang dia pakai. Dua dalil ni Sebab Rasulullah tak pernah melarang orang menari. Kita kena tengok keadaan Rasulullah tak melarang tu keadaan macam mana. Dan dia menari itu bukan dengan berzikir. Dia guna juga dalil. Pokok ni. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tu dalil yang dia guna. Ayat Quran tu. Orang ingat kepada Allah berdiri duduk. Itu tandanya diri duduk maka kita boleh menari. Sebab apa? Ikut suka kita cara macam mana ingat pada Allah. Hadis tu tak ada seorang ulama tafsir pun menafsirkan begitu. Kecuali Tok Guru dia. Tidak ada ulama tafsir menafsirkan alladzina yadhkurunallah itu adalah cara untuk berzikir. Tidak ada. Ulama menyebut bahawa masa untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa tanpa cara apa-apa kecuali cara daripada Nabi SAW. Kalau zikir sambil menari itu boleh. Sahabat orang pertama dulu buat. Tabi'in orang pertama dulu buat joget-joget dalam zikir. Ni semua mari daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Orang falsafah. Mari daripada mana tak tahu. Dibawa masuk. Dan katanya zaman dulu pun Turki pun terlibat dengan benda-benda begini. Terlibat dengan benda-benda begini, berzikir menari ni. Dia kata ada kan riwayat sahabat duduk gitu. Memanglah kita kalau baca Quran pun kita duduk begini. Kalau baca Quran kita duduk begini. Kalau danduk kita duduk begitu. Tak, hangguk-hangguk gitu. Dia lain. Memanglah orang panggil naluri manusia tu begitu. Bukan manusia saja, binatang tu. Allah, kalau kita baca tarikh Arab ke apa ke. Unta. Unta ni, dia akan berjalan laju ataupun cepat berdasar kepada orang duduk atas dia tu pandai syair ataupun tidak. Kalau orang duduk atas unta tu, dia bersyair slow, lagu tak rancak, dia baca. Orang Arab ni biasa berjalan jauh-jauh, dia baca syair. Macam kita duduk dengar tu, unta tu boleh berjalan laju berdasar kepada suara tuan dia. Berkali boleh jadi kalau tuan dia menyanyi lagu Mas Idayu, meloncat unta tu boleh jadi. Buat lagu danduk berdasar kepada lagu tersebut. Unta tu sendiri tu binatang, apatah lagi manusia. Memang budak-budak hafiz ngaji Quran tu duduk gitu. Tapi itu bukan ibadah, itu reaksi yang biasa.
Ni awak buat ibadah, masalah awak diri sambil baca zikir, dah awak goyangkan tubuh. Itu orang panggil ibadah. Maka itu salah. Dipertahan oleh jabat mufti tertentulah dalam Malaysia ni. Hak suka benda-benda begini ni. Saya tak mahulah banyak lah sebab saya pernah dihantar surat oleh Jabatan Mufti Negeri tersebut. Kata saya ni lawan fatwa mufti. Sebab kita menolak zikir tolak hujan. Zikir tahan hujan masa tu banjir kuat sangat. Sini tu banjir, situ banjir. Maka Jabatan Mufti tu buat keluarlah satu negeri dalam negara. Buat keluarlah zikir tolak hujan. Kita kata tak ada zaman Nabi zikir tolak hujan. Doa daripada Nabi adalah doa Nabi supaya hujan ini tidak menghancurkan. Bagaimana orang kampung tu mari jumpa Nabi dalam hadis kan, bahawa kampung saya kering lama Rasulullah hujan. Rasulullah berdoa, hujan tak berhenti. Habis. Rumah-rumah dia nak runtuh sebab zaman dulu orang buat rumah, orang tampal begitu je. Dia mari jumpa Rasulullah, hujan tak berhenti. Rasulullah berdoa supaya hujan tu berhenti. Supaya tidak menghancurkan, hujan yang memberi manfaat. Bukan hujan yang menghancurkan. Kenapa kita tidak ambil doa tu dan kita tidak kias dengan doa tu untuk kita baca ketika mana musim hujan tu? Kenapa kita adakan zikir-zikir yang tertentu? Kenapa? Adakah kita tu lebih hebat daripada Nabi sehingga kita buat tu? Kalau Nabi tak reti nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada panduan lain. Lagi teruk sekarang ni, nak beritahu, ada ceramah seorang ustaz tu dia kata, guru saya boleh berjumpa direct dengan Nabi SAW. Tiap-tiap malam boleh bermimpi. Boleh seru nama Nabi, Nabi terus datang. Ada seorang tu dia kata, mari tanya hadis kepada dia, sahih ke tak sahih? Hadis ni. Dia malam tu dia berdoa, dia mimpi jumpa Nabi. Dia tanya Nabi direct, betul ke Rasulullah hadis ni daripada Rasulullah? Oh. Kalau beginilah kedudukan keadaan agama ini tuan-tuan, saya tak perlu lagi kepada ilmu rijal, ilmu sanak tak perlu lagi. Perlu pada tok guru dia seorang je. Tanya hadis ni, bertahun-tahun ulama pecah kepala sampai luruh rambut-rambut ulama sampai sakit pinggang-pinggang duduk dengan kitab. Nak cek hadis tu sahih tak sahih? Mai-mai tok guru dia mimpi jumpa dengan Nabi, boleh tanya Nabi sahih tak sahih. Apa ni? Mabuk ketum ke apa? Macam ni tak? Ni bukan agama, ini dongeng. Ini qisas. Cerita mengarut orang panggil. Jadi bawa daripada negara-negara luar masuk di Malaysia. Bawa cerita-cerita yang mengarut begini. Yang bukan daripada Nabi SAW. Orang pergi mengaji punyalah nak kaji sanak dia rijal macam mana. Dia punya sanak dia, perawi dia macam mana, ingatan kuat ataupun tidak. Ulama bertungku lumus nak jaga hadis Nabi. Mari-mari dia panggil Rasulullah dalam mimpi, tanya Rasulullah hadis ni sahih ke tak sahih. Orang percaya. Sebab itu, puak-puak ni yang pertama sekali dia bawa masuk dalam negara adalah kecintaan kepada ahli baik, itu nombor satu dia bawa masuk. Kita kena sayang ahli baik, kena sayang keluarga Nabi. Masing-masing pakak mengaku keluarga Nabi, ni keluarga Nabi. Kita nak bagi tahu negeri Perlis ni, tuanku Raja Perlis tu keluarga Nabi betul. Daripada keturunan Jamalul Lail, sama dengan tuanku Raja Jordan. Tu kita kalau nak panggil Habib pun Habib lah tu. Tu keturunan Nabi, Jamalul Lail. Jamalul Lail ni daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuanku Raja Perlis pegang sunnah Nabi SAW dan menjadi dasar kepada negeri ini sunnah Nabi. Sampai pada hari ini. Dia hak mengaku sunnah Nabi 2-3 orang ni, buat benda-benda cerita mimpi, karut-marut, buat mari peluh Nabi, buat mari darah Nabi, buat mari rambut Nabi, tak tahu mari di mana. Kalau khazanah, ada orang panggil rambut Nabi, selipar Nabi, peluh Nabi tu, kalau kita kira, keturunan dia lah yang berhak. Keturunan dia ikut sunnah dia ni, hak berhak jaga. Mari pada mana benda ni? Di Pakistan tak saya kira lah, kawan ni kata selipar Nabi, kawan ni kata tapak kaki Nabi, hak ni kata tapak kaki Nabi, hak ni kata tapak kaki Nabi, masing-masing pakat jual belaka. Dah ni duk bagi Malaysia, duk tawar pada orang kaya-kaya di Malaysia. Orang hak duk tawarkan pada orang kaya-kaya di Malaysia 2-3 orang. 2-3 orang ni hak mari. 2-3 orang ni hak mari duk tawarkan kepada rakyat Malaysia ni. Hak kaya-kaya sikit. Macam saya cerita lah, tuan-tuan. Ada datuk tu seorang begitu. Kita duduk kawan-kawan lama.
Dia kata Tok Guru dia ni hebat, dia kata begitu, begini, begitu, macam-macam lah dia sebutnya. Orang politik, biasalah. Kena tipu korang ni, dia tipu orang, tapi orang tipu dia tu banyak lagi. Nah, dia pun pergilah seorang. Jumpalah Tok Guru dia tu. Dia tengah-tengah bercakap masuk waktu Zuhur. Oh, Tok Guru dia masuk dalam bilik. Katanya Datuk, dia kata, Tok Guru saya pergi semayang di Mekah tu. Saya senyap tak ada apa. Okay. Bila kita duduk, kita tanya, semayang di Mekah, kita kata. Di Malaysia ni waktu Zuhur, Mekah ni tak Zuhur lagi. Dia pergi semayang Zuhur ke semayang Duha. Dia ni orang cerdik juga, tapi cerdik-cerdik punya tipu juga orang ni sebab atas dasar pakaian agama. Datuk tu kata, ya tak iya juga dia kata. Kita pun tanya dah lama dah berkawan dengan dia, lama dah ustaz gitu-gitu. Banyak benda dah. Sekali nak pergi tu, nak pilihan raya, nak masuk calon apa dah, pergi suruh Tok Syekh tu doa. Sebab apa? Mengatakan Tok Syekh tu berkat. Dia kata bukan saya seorang ustaz, kata ramai lagi tu tengok siapa sebut lama lah. Nak tahu nama pergi di rumah lah tu, bawa lah ayam bakar ke apa, kita beritahu lah nama tu. Dah 2-3 awal lagi orang politik yang kena. Nah, sebab apa? Mengatakan dia tu berkat. Dia orang Arab pula, hidung mancung pula. Orang Melayu ni dengar Arab, tak ada lah. Habis. Dengar Arab ni lagu Ummi Kalsum boleh kata nasyid. Ummi Kalsum tu lagu Mesir tu, nasyid dia kata. Pening kita. Dengar baik-baik Arab sikit, macam Quran sikit, tu orang kita kena tipu. Tu bukan orang kampung, tu orang pembelajaran tu kena tipu. Kenapa? Kenapa tidak mengambil dasar Nabi SAW? Itu je. Kita kena tipu sebab tu. Sebab tu mari dengan lakonan Ahlul Bait, mari lakonan dengan bahawa dia tu Nabi dan sebagainya, mari dia tu keluarga Nabi dan sebagainya, mari dengan lakonan itu. Menyebabkan orang percaya. Kita kata betul, keluarga Nabi yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Bukan keluarga Nabi yang untuk memuja diri, untuk jadi taksub pada dia, tidak. Itu tidak sama sekali. Jadi kita takut masyarakat diheret ke macam-macam negara-negara lain. Orang yang pernah pergi Pakistan, pergi di India, kalau pernah pergi dah, dia akan nampak benda di terang-terang depan mata dia. Bagaimana golongan yang bernama Brelwi. Golongan dia pakai serban warna hijau, zikir sambil menari. Kubur-kubur Tok Syekh dia semua, dia buat satu hamparan. Hamparan satu macam kelambu tu, macam kelambu warna hijau, warna hitam. Kelambu tu dibasuh setahun sekali, dicelup air dan diminum air kelambu itu. Kerana berkat Tok Syekh tu. Dan Brelwi inilah yang melakarkan capal Nabi SAW. Reza Khan Brelwi. Dialah orang yang pertama melakarkan selipar Nabi SAW. Yang dikatakan selipar Nabi itu. Sebab tu ada benda ni. Dan benda ni, golongan Brelwi ni asal dulu lagi yang dilawan oleh ulama-ulama India lama dah. Bagaimana peranan Inggeris jajah India masuk dengan golongan Brelwi ni berpakat, banyaklah kalau cerita tu banyak. Cerita sejarah tu kita kena buka kuliah lain pula untuk cerita benda tu. Bagaimana wujudnya istilah Wahabi itu dibuat oleh musuh Islam untuk orang yang mana bukan sahaja ulama untuk balik pada sunnah, tapi dia lawan penjajah Inggeris. Dia lawan penjajah Inggeris yang jajah bumi dia. Alhamdulillah hasil daripada semangat lawan Inggeris pada ketika itu, maka berkumpul semua, tak kira golongan kelompok mana berkumpul di satu puak untuk lawan Inggeris. Alhamdulillah. Tapi Inggeris ni, dia akan cari cuba jalan untuk memecah belahkan. Memecah belahkan orang Islam ni macam mana? Dengan cara benda-benda beginilah. Kita diberi jalan keluar untuk tidak mahu berpecah belah. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war Rasul. Ada pertelingkahan di antara kamu, faruddu ila Allahi war Rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertamanya. Baik, insya-Allah kita sambung lagi esok berkenaan dengan huraian sunnah Nabi SAW ni, dan bagaimana seseorang itu dapat rasa cinta pada Nabi dengan sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi